Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kami dari Grup 3 akan membuat pembentangan video tentang syarikat kami, iaitu Fekes Enterprise yang menjalankan produk Popia Delicious. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya akan menerangkan tentang ringkasan eksekutif syarikat. Ringkasan eksekutif syarikat ini menerangkan secara ringkasnya laporan perniagaan bagi syarikat kumpulan kami. Nama syarikat bagi kumpulan kami ialah Fekes Enterprise. Fekes Enterprise ini telah ditubuhkan pada awal Mac 2020. Syarikat kami menjalankan perniagaan makanan kudapan yang diperbuat daripada kulit popia yang dipanggil Popia Delicious. Penubuhan syarikat kami adalah bertujuan untuk memasarkan produk makanan yang halal, berkualiti tinggi serta menepati citarasa pelanggan. Produk kami terdiri daripada 4 perisa iaitu Popia Nestem Susu, Popia Nestem Milo, Popia Cheesy Spicy dan Popia Cheesy Original. Produk kami ini dijual dengan harga yang berpatutan yang sesuai dengan sasaran pasaran kami iaitu pelajar di Universiti Malaysia Terengganu. Di samping itu, kami juga telah mencipta laman Facebook untuk mempromosikan produk ini kepada pelanggan. Produk yang diusahakan ini dijangka dapat memenuhi permintaan pasaran dalam kalangan pelajar UMT. Bagi memasarkan produk ini, kami juga telah menggunakan beberapa strategi pemasaran iaitu proses pengantaran produk, tempahan produk secara dalam talian dan pembungkusan produk yang menarik. Selain daripada itu, kami juga telah memberikan perkhidmatan penghantaran produk secara cash on delivery kepada pelanggan yang berada di sekitar UMT. Kami yakin bahawa perniagaan yang kami jalankan ini berkembang dengan maju dan sekaligus dapat memenuhi objektif perniagaan syarikat kami. Fekes Enterprise adalah sebuah syarikat yang telah memasarkan produk berasaskan kulit popia. Kulit popia tersebut diproses dan telah dipasarkan kepada 4 perisa. Popia yang telah kami pasarkan diberi nama Popia Delicious. Popia Delicious mempunyai 4 perisa utama iaitu Popia Nestem Susu, Popia Nestem Milo, Popia Cheese Original dan juga Popia Cheese Spicy. Kemudian, harga bagi Popia Nestem Susu dan Popia Nestem Milo adalah RM5. Harga Popia Cheese Original dan Popia Cheese Spicy RM6. Pada peringkat awal perniagaan ini dilaksanakan, syarikat kami menerima maklum balas yang baik daripada pembeli di Kolej Kediaman Universiti Malaysia Terengganu. Harga yang kami tawarkan juga adalah berpatutan dengan kualiti yang dijual. Di dalam syarikat Fekes mempunyai seorang majikan dan 4 jabatan yang mewakili 2 orang setiap jabatan. Jabatan pertama ialah Jabatan Jualan dan Pemasaran yang memainkan peranan mempromosikan produk kami ke semua platform seperti Facebook dan WhatsApp dan menerima tempahan daripada pembeli. Jabatan kedua iaitu Jabatan Pembelian dan Logistik. Jabatan ini memainkan peranan untuk menyimpan stok produk, memesan stok produk daripada pembekal dan menghantar produk kepada pembeli. Selain itu, jabatan ketiga ialah Jabatan Kualiti. Jabatan ini memainkan peranan untuk memastikan stok produk yang sedia ada berada di dalam keadaan yang baik dan mengikut Standard Operating Procedures iaitu SOP dan memaklumkan kepada Jabatan Pembelian dan Logistik jika stok sudah berkurang. Akhir sekali, jabatan keempat ialah Jabatan Kewangan yang memainkan peranan penting dalam syarikat untuk memastikan produk yang dijual mendapat sambutan untuk memberi keuntungan kepada syarikat. Yang kedua, memastikan aliran duit keluar masuk dalam keadaan yang bagus. Yang ketiga, penasihat kewangan syarikat. Dan yang keempat, menyediakan gaji pekerja. Okey, baiklah, saya akan terangkan tentang analisis SWOT. Analisis SWOT adalah sesuatu analisis yang dijalankan dalam sesuatu perniagaan ataupun dalam sesuatu organisasi. Okey, secara sistematik, SWOT dapat membantu dalam usaha untuk mencapai tujuan, sama ada tujuan dalam jangka masa panjang ataupun dalam jangka masa pendek. Okey, SWOT adalah singkatan daripada Strength, Weakness, Opportunity dan Threats. Oleh itu, saya akan terangkan secara ringkas SWOT yang ada dalam perniagaan kami.
Okey, yang pertama adalah strength. Strength adalah kekuatan. Antara kekuatan yang ada di dalam perniagaan kami adalah yang pertama, kami kami menetapkan harga yang berpatutan dan sesuai untuk pelajar. Yang kedua, produk kami mempunyai pelbagai perisa, contohnya Nestle Milo, Nestle susu, cheese dan spicy cheese. Okey, yang ketiga, kami mempunyai pekerja yang bersikap kerjasama dan peramah. Yang keempat, produk kami boleh dibawa ke mana-mana sahaja. Okey. Yang kedua adalah weakness. Weakness adalah kelemahan. Antara kelemahan yang ada dalam perniagaan kami adalah kami mempunyai produk yang bersaiz, mempunyai packaging ataupun bekas untuk produk kami yang bersaiz kecil dan kami hanya dapat menyediakan dalam kuantiti yang sedikit. Okay, yang kedua, produk kami mudah lemau dalam jangka masa pendek jika terdedah kepada udara. Yang ketiga, nama jenama produk kami tidak dikenali ramai dan sukar untuk mendapatkan sale yang tinggi. Okay, yang keempat, kos modal untuk mengeluarkan produk kami adalah tinggi. Okay. Yang ketiga adalah opportunity. Opportunity adalah peluang. Antara peluang yang kami sediakan kepada pelanggan adalah yang pertama, kami menyediakan perkhidmatan penghantaran, cash on delivery. Okay, perkhidmatan ini dapat memudahkan pelanggan dan menjimatkan masa pelanggan. Okay, yang kedua, produk kami masih boleh dipasarkan jika negara Malaysia mengalami kejatuhan wang ringgit. Okay. Kerana produk kami adalah kerana kami telah menetapkan harga yang berpatutan kepada produk kami. Okey, yang ketiga adalah kemudahan sosial. Kami menyediakan kemudahan sosial untuk mempromosikan produk kami, antaranya Instagram, Facebook dan WhatsApp. Okey, yang keempat, kami menyediakan kemudahan berkomunikasi antara pelanggan. Okey, yang keempat adalah threat. Threat adalah ancaman. Okey, antara ancaman yang kami hadapi adalah bekalan stok yang terhad. Kerana kami tidak mempunyai modal yang tinggi, maka kami hanya dapat mengeluarkan produk yang hanya dengan sedikit. Okey, yang kedua adalah jenis produk yang mudah hancur. Produk kami berasaskan kerepek. Oleh itu, kerepek sesuatu makanan yang mudah hancur. Yang ketiga, apabila munculnya produk berganti. Okey, yang keempat, perubahan cita rasa pelanggan. Okey, apabila pelanggan tidak lagi ingin makan kerepek, maka produk kami akan menjadi sedikit. Akan membentangkan tentang bisnes modal Canva, iaitu BMC. Okay, BMC ini adalah satu modal yang digunakan dalam perancangan perniagaan, bisnes dan syarikat yang diusahakan. Terdapat 9 elemen yang penting dalam BMC ini. Antaranya ialah key partner, key activity, key resource, value proposition, customer relationship, customer segment, channel, cost structure, dan revenue streams. Sebagai contoh, channel ialah satu saluran yang digunakan sebagai tujuan untuk pemasaran kepada pelanggan. Syarikat Fake 5AS telah menggunakan saluran sosial media Facebook dengan memaparkan gambar-gambar produk Popia Delicious yang ada pelbagai perisa untuk menarik minat pelanggan. Seterusnya ialah customer relationship. Customer relationship ini adalah cara bagaimana perniagaan mewujudkan komunikasi dengan pelanggan. Sebagai contoh, syarikat Fake 5AS telah menyediakan saluran berkomunikasi dengan melalui laman sosial seperti WhatsApp dan Facebook. Dengan ini, ia akan memudahkan pihak pelanggan untuk berkomunikasi antara satu sama lain. Saya, Wan Adi Akila binti Wan Nurjaya Jasri akan membentangkan mengenai deliverable. Pembentukan ADI telah dibentuk pada 10 hingga 14 Februari, iaitu minggu kedua Februari. Seramai 10 orang ahli perniagaan telah dibentuk. Terusnya, diteruskan pula dengan mencipta produk perniagaan. Telah dipersetujui, kami telah memilih Popia sebagai produk perniagaan kami. Minggu pertama, Mac pula, kami telah mencipta logo perniagaan kami. Pada minggu kedua Mac, kami telah mencipta page Facebook.
Pada masa yang sama, kami juga menyediakan mini proposal dan mencari pembekal. Penghasilan produk pula mengambil masa selama 2 minggu, iaitu pada minggu ke-2 Mac hingga minggu ke-3 Mac. Pada 13 Mac hingga 4 April, selama 3 minggu kami telah mempromosikan produk kami. Semasa promosi dijalankan, kami telah menyediakan laporan perniagaan pada minggu ke-3 Mac terhasil dan telah mempromosikan. Seterusnya, kami membuat penghantaran pesanan kepada pelanggan selama 2 minggu pada minggu pertama hingga minggu ke-2 April. Pada minggu ke-2 April juga, ketika membuat penghantaran, kami telah menyediakan laporan BMC. Pada minggu ke-3 April, kami telah mengira keuntungan perniagaan kami. Dan akhir sekali, kami telah membuat laporan akhir perniagaan kami pada minggu ke-4 April. Kesimpulannya, perniagaan kami mengambil masa lebih kurang 3 bulan. Dari segi pemasaran, kami menyasarkan jualan produk kepada para pelajar di UMT. Ini kerana produk ini mendapat permintaan yang tinggi daripada kalangan pelajar kerana ianya mudah untuk dimakan serta mempunyai harga yang berpatutan. Popia Milo dan Popia Nestum dijual dengan harga RM5 sebalang, manakala Popia Cheese Original dan Popia Cheese Spicy dijual dengan harga RM6 sebalang. Penjualan Popia pada harga yang rendah dapat mengurangkan beban pelanggan untuk membeli. Seterusnya, kami menggunakan pembungkusan yang menarik untuk menarik minat pengguna. Bekas yang kami gunakan adalah berkualiti tinggi dan kedap udara supaya produk yang dijual kekal berada dalam keadaan yang baik. Bekas yang kedap udara dapat mengelakkan Popia daripada menjadi lemau dan tidak enak. Penggunaan bekas yang berpenutup juga dapat memudahkan pengguna untuk menyimpan produk kami. Dari segi promosi, kami telah menubuhkan sebuah laman Facebook untuk mempromosikan produk ini. Kami juga aktif mempromosikan produk ini secara atas talian iaitu di WhatsApp dan Telegram. Penggunaan sosial media dapat memudahkan kami untuk berkomunikasi dengan sasaran pelanggan yang rata-ratanya adalah pelajar. Di samping itu, kami turut menyediakan perkhidmatan penghantaran produk secara cash on delivery ataupun COD kepada pengguna yang berada di sekitar UMT. Perkhidmatan secara COD ini dapat menjimatkan masa pelanggan kerana tidak perlu ke tempat kami untuk mendapatkan produk ini. Di bahagian operasi, pada awal bulan Mac 2020, kami menubuhkan sebuah syarikat yang diberi nama Fekas Enterprise dan mencipta logo untuk syarikat kami. Kami bersetuju untuk menjual produk yang berasaskan Popia yang diberi nama Popia Delicious dan mencipta logo untuk produk kami. Seterusnya, kami mencari pembekal yang berdekatan dengan kami dan membelinya dengan harga borong. Kemudian, kami mencipta Facebook page untuk produk yang kami persetujui. Produk kami mempunyai 4 perisa, iaitu Popia Cheese Original, Popia Cheese Spicy, Popia Nestum Susu dan Popia Nestum Milo. Pada pertengahan Mac 2020, kami sudah mula mempromosikan produk kami di Facebook dan WhatsApp. Kami berjaya menjual sebanyak 3 ke 4 balang pada masa 2 hari. So, cabaran dalam melaksanakan projek ni dia ada 3, iaitu cabaran modal, cabaran pembekal dan cabaran persaingan. So, pertama cabaran modal. Kenapa saya katakan cabaran modal ni adalah satu cabaran? Kerana matlamat kami untuk membesarkan modal, tapi keupayaan untuk membesarkan modal itu adalah sangat terhad kerana setiap ahli dalam kumpulan kami itu adalah pelajar. Jadi risiko itu keupayaan peluang untuk meningkatkan ataupun nak membesarkan modal itu adalah sangat tipis. Okey, modal yang besar adalah sangat penting untuk perniagaan kerana ia mempengaruhi aktiviti perniagaan daripada segi pemasarannya, daripada segi pengurusannya, daripada segi pembelian bahan mentahnya. Dia beli itu sangat bagus untuk perniagaan. So cabaran yang kedua adalah cabaran pembekal. Okey. Suatu projek ini berlangsung, matlamat kami adalah untuk mencari pembekal yang berkualiti bagus tapi dengan kos yang rendah. Okey, macam yang saya katakan tadi, setiap ahli dalam pelaksanaan projek ini merupakan seorang student. Jadi apabila setiap ahli ini merupakan yang melaksanakan projek ini adalah seorang student, jadi matlamat kami untuk mencari pembekal yang kosnya rendah tapi berkualiti bagus. So sebab kami menjual Popia Nestum, jadi kami mencari pembekal seperti itu dengan kos yang rendah supaya kami boleh menjana keuntungan daripada situ. Jadi jika kita tak mencari pembekal yang seperti itu, okay, kami tak memenuhi ciri-ciri seperti itu, jika pembekal yang kami cari itu kualitinya bagus tapi kos ni sama tinggi, jadi keuntungan yang kami nak dapat tu adalah sangat sedikit. Bukan sangat sedikit, sangat tipis.
So sebab pembekal ni sangat penting. Pembekal ni sangat penting untuk perniagaan. Sebab tanpa pembekal tak wujudlah perniagaan. Okay, tanpa pembekal tidak wujudlah aktiviti keuntungan, aktiviti urusan jual beli. So cabaran ketiga adalah cabaran yang saya rasa setiap perniagaan semua amat takut. Okay, cabaran yang paling terbesar dalam setiap perniagaan adalah persaingan. Kenapa saya katakan persaingan adalah satu cabaran yang terbesar dalam perniagaan? Kerana persaingan ni dia boleh menjatuhkan dan boleh menjatuhkan sesuatu perniagaan. Boleh menjatuhkan daripada segi keuntungan, daripada segi jualan, daripada segi pengurusan, daripada segi tarikan pelanggan. Jadi persaingan ni kita dapat atasi jika kita dapat jumpa cara penyelesaiannya. Jadi cara kami jumpa cara penyelesaiannya adalah kami mencari kelebihan dan kekurangan produk-produk lain. Saya bagi sebagai contoh. Projek kami adalah untuk menjual Popiah Nestem. Okay. Dan projek lain juga jual Popiah Nestem. Jadi dari situ wujud persaingan. Ada dua produk yang sama. Jadi kami mencari kelebihan dan kekurangannya. Jadi kami menawarkan apa yang peniaga lain tidak tawar. Sebagai contoh, peniaga lain menjual Popiah Nestem, kami menjual Popiah Nestem, tapi cuma kami menambah satu lagi beza. Kami menjual Popiah Nestem susu, Popiah Nestem Milo, Popiah Nestem cheese. Dari situ kami dapat mengatasi ataupun mewujudkan jurang. Daripada penambahan perisa tersebut, persaingan tu makin lama dia tidak wujud kerana pada asalnya suatu produk tu adalah sama, tapi disebabkan kami buat satu produk yang inovatif, jadi suatu produk tu dia akan jadi dua produk yang berbeza. Jadi di situ dia akan kurangkan persaingan. Okay, kesimpulan yang dapat dipelajari daripada projek yang kami lakukan ini adalah setiap individu perlu belajar dan praktikkan kemahiran keusahawanan untuk menjadi usahawan yang lebih berjaya dan dapat meneruskan perniagaan kami. Selain itu, seseorang individu juga perlu mempunyai sifat kepribadian yang baik dan kerana ia sangat berguna untuk menjadi seorang usahawan yang berjaya. Antara contoh sifat keusahawanan itu adalah berani mengambil risiko, berkeyakinan tinggi, tidak panas baran dalam jika menghadapi kegagalan dan sebagainya. Oleh itu, setiap individu usahawan perlu belajar dan menerapkan sifat usahawan agar dapat mencapai kejayaan dalam bidang keusahawanan. Terima kasih.